lepasnya ke sejuk, tutup. Nah, dulu. Tutup kan? Bisa tutup kan? Boleh ke? Boleh. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan kitab dengan panduan yang kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin wa akhirin, ulama zaman, khususnya kepada Syekh Abdullah Nasir Alwan yang telah mengarang kitab Tarbiyatul Aulad. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Syria, di Yaman, di Tantai, di Rongga, di Merawi, di Indonesia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, kepada Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, pada masa bersama selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin khatimin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'an tabi'an lahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah Subhanahu wa taala penuhkan kita dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini sepatutnya kita membaca sambungan bacaan kitab Tarbiyatul Aulad ataupun pendidikan anak-anak dalam Islam yang telah dikarang oleh Syekh Abdullah Nasir Alwan. Tapi saya nak minta izin dengan tuan-tuan, bersempena pada bulan Rabiul Awal ni, boleh tak kalau kita bercerita ataupun mengingatkan semula bagaimana peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh ke? Boleh tuan-tuan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Syafi Allah, assalamualaikum ya Imamul Muttaqin. Tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Pertamanya tuan-tuan, kita rasa bersyukur dengan keizinan Allah SWT kita dapat diizinkan masih bertemu dengan bulan Rabiul Awal, satu bulan yang di dalamnya itu ada satu peristiwa agung, iaitu kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keduanya tuan-tuan, kita bersyukur sangat-sangat kerana Allah SWT membangkitkan kita di antara umat-umat, di antara umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah SWT berikan umat Nabi besar Muhammad SAW ni tidak sebagaimana umat-umat terdahulu. Keberadaan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan, Allah muliakan dan Allah berikan kelapangan selapang-lapangnya, seluas-luasnya rahmat atas sebab keagungan seagung-agungnya Allah Taala berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW ni tuan-tuan, dia bukan hanya sekadar seorang nabi, seorang rasul. Rasulullah SAW ni bukan sekadar seorang nabi, seorang rasul sebagaimana nabi dan rasul yang lain. Kalau nabi dan rasul sebelum tu tuan-tuan, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, nabi-nabi tersebut tuan-tuan Allah bangkitkan sebagai seorang nabi, seorang rasul, dan mereka tuan-tuan Allah berikan tugasan tanggungjawab. Keberadaan mereka itu membawa syariat hanya kepada umat mereka, kaum mereka, bangsa mereka, tak lebih daripada itu. Tapi tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Allah datangkan dan Allah Taala bangkitkan bukan hanya sekadar
manusia, bahkan seluruh alam. Kebangkitan Nabi SAW itu bukan hanya sekadar pembawa syariat, bukan hanya sekadar pembawa syariat, bukan hanya sekadar membawa garis pandu yang dikendaki oleh Allah SWT. Sampai ke muncaknya tuan-tuan, rahmat kasih sayang Allah itu dibawa oleh Nabi SAW, bukan hanya sekadar manusia, bahkan seluruh alam. Bahkan seluruh alam. Allah Ta'ala sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak kami utuskan akan engkau wahai Muhammad kecuali membawa rahmat kasih sayang Allah SWT itu lil alamin, bagi seluruh alam. Alamnya apa tuan-tuan? Alami ma siwallah, sesuatu selain daripada Allah itu alam. Allah, selain daripada Allah, alam. Arash, syurga, neraka, malaikat, lauh, bumi, dunia, sebesar-besar makhluk Allah, sekecil-kecil makhluk selain daripada Allah, sampaikan Azazil, iblis tu pun tuan-tuan termasuk alam. Dan semua mereka ni tuan-tuan menerima rahmat yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan sehingga kan para ulama menyatakan bahawa kasih sayang yang Nabi SAW bawa bagi seluruh alam ini tuan-tuan, kasih sayang ini adalah kemuncak kasih sayang dalam menzahirkan kasih sayang Allah SWT bagi setiap makhluk Allah SWT. Penzahirnya siapa? Penzahirnya adalah Nabi SAW yang dibangkitkan oleh Allah SWT untuk menzahirkan sejauh mana dan sehebat mana, seagung mana, seluas mananya kasih sayang Allah SWT. Sebabnya keberadaan Nabi SAW itu bukan sebagai seorang Nabi, seorang Rasul semata-mata, tetapi pembawa kepada rahmat Allah bagi seluruh alam. Dan tidak ada satu pun makhluk Allah SWT yang terlepas daripada merasai rahmat Allah SWT yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, Rasulullah SAW itu bukan hanya sekadar manusia mulia. Kita biasa dengar, oh Rasulullah SAW itu manusia mulia, dan kita melihat Rasulullah SAW itu hanya sekadar kemuliaannya itu berkisar pada Nabi dan Rasul, ya Allah berikan tugasan kepada Rasulullah SAW. Tidak. Rasulullah SAW ini tuan-tuan makhluk agung, bukan manusia hanya berkisar sekitar manusia itu. Tidak. Sampaikan makhluk, seluruh makhluk itu yang paling agung sekali adalah Rasulullah SAW. Sampaikan walaupun jasadnya itu tidak dilahirkan lagi, tetapi nama Muhammad itu telah disebut-sebut, telah dikenali oleh seluruh makhluk Allah SWT. Sehingga kan Rasulullah SAW sendiri sebut dalam satu hadis sahih dia kata, aku ni adalah awal-awal Nabi yang dijadikan oleh Allah SWT, dan akhir Nabi yang dilahirkan oleh Allah SWT. Aku adalah awal-awal Rasul yang Allah jadikan, dan aku adalah akhir sekali Rasul yang dilahirkan. Aku beza tu. Jadi maknanya awal-awal Nabi yang Allah jadikan adalah Nabi Muhammad SAW. Diawatkan daripada Jabir. Sayyidina Jabir pernah datang jumpa Nabi SAW. Ditanya pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah makhluk Allah SWT yang dijadikan oleh Allah SWT yang pertama sekali? Dalam banyak-banyak makhluk Allah SWT, yang pertama sekali dijadikan oleh Allah SWT itu siapa? Lalu Rasulullah SAW menjawab, Rasulmu. Rasulullah jawab, Nabimu. Nabimu itu siapa? Iaitu Nabi Muhammad SAW. Itu yang terjadinya cahaya ataupun nur Muhammad. Itu Sayyidina Jabir sendiri yang bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan, agung tak agung Nabi ni, sehingga sampaikan pernah riwayat menceritakan Nabi Allah Adam AS di makam buah khuldi. Makam buah khuldi, bila makam buah khuldi kan syariat Nabi Adam AS ni, bila buat maksiat saja tuan-tuan terlucut segala pakaian. Jadi Allah Ta'ala perintah supaya turunkan Nabi Allah Adam AS ni ke bumi, ke dunia.
Lalu sebelum diturunkan tu Allah Ta'ala tanya, wahai Adam, kan ku telah ingatkan kepada engkau bahawa kau tu dilarang daripada mendekati pohon khuldi. Dan telah ku ingatkan berkali-kali kepada engkau bahawa iblis itu musuh yang sangat nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Musuh yang sangat nyata. Jadi ketika itu tuan-tuan, tidak ada perkataan lain yang lahir daripada dua bibir Nabi Allah Adam AS tu tuan-tuan, kecuali satu ungkapan yang diajar oleh Allah SWT. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika Engkau tak mengampuni kami dan tak mengasihi kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami berada dalam kalangan orang-orang yang rugi. Jadi dalam tafsir tuan-tuan ada menceritakan ketika Nabi Allah Adam AS menyebut ungkapan memohon keampunan Allah SWT tadi atas segala dosa yang telah dilakukan, maka ayat tadi tu tuan-tuan disertakan dengan bibarakati Muhammad, dengan berkat Muhammad. Jadi ayat itu kan hanya sekadar ayat, tapi disokong dengan ungkapan Muhammad tadi. Sehingga sampai Allah SWT bertanya kepada Nabi Allah Adam AS, wahai Adam, daripada mana kau tahu tentang Muhammad Adam? Daripada mana kau tahu tentang Muhammad? Lalu Nabi Adam, Allah SWT bila bertanya tuan-tuan, bukan Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala tu maha tahu, tapi bila dia bertanya, dia nak bagi tahu. Itu sifat Allah. Jangan kita sangka pula bila Allah Ta'ala tanya, dia tak tahu. Tak, Allah Ta'ala tu maha tahu, tapi bila dia bertanya, dia nak bagi tahu. Jadi Allah SWT tu bertanya pada Nabi Allah Adam AS, wahai Adam, daripada mana kau tahu tentang Muhammad? Sedangkan waktu itu tuan-tuan tidak ada lagi Rasulullah SAW. Yang ada cahaya dia, yang ada nama dia. Dan Nabi Adam sendiri pun tak tahu tentang Muhammad ketika itu. Lalu Nabi Allah Adam menceritakan, wahai Allah, ketika kau perintahkan Israel untuk masukkan roh ke dalam jasadku, wahai Allah, dimasukkan roh ke dalam jasadku ketika itu, daripada kepala dimasukkan, lalu sampailah ke dada rohku tadi. Mataku mula membuka dan ku pandang ke kanan, pandang ke kiri, pandang ke atas, pandang ke bawah. Ketika asyik mataku meliar melihat keadaan sekeliling tadi, tiba-tiba ku terpandang pada dinding arasmu Allah, iaitu namamu wahai Allah. Ku terpandang pada dinding aras itu namamu wahai Allah. Dan ku terpandang pula di samping nama wahai Allah itu ada nama Muhammad. Ada nama Muhammad, yang mana ku yakin dan ku pasti bahawa Muhammad itu adalah sesuatu yang sangat agung di sisimu wahai Allah. Cuba bayangkan tuan-tuan, waktu kejadian Nabi Allah Adam AS itu sendiri, Nabi Allah Adam sendiri ternampak nama Allah pada arash, dan di samping arash itu ada nama Muhammad. Subhanallah. Kemudian tuan-tuan, kalau kita lihat pula dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menceritakan awal-awal kejadian arash. Ketika selesai daripada Allah SWT menjadikan arash ni tuan-tuan, jadi arash ni bergoyang-goyang, goyang. Berkali-kali Allah Ta'ala perintahkan pada arash tadi supaya duduk diam, sehingga sampai tuan-tuan akhirnya Allah Ta'ala pasak arash tadi dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila dipasak arash tadi dengan kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, diam arash tadi tuan-tuan, baru diam. Gambarkan tuan-tuan betapa agungnya Nabi SAW, makhluk yang pertama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sehingga sampaikan diletak di dinding arash, jadikan pasakkan arash Allah. Bagaimana hebatnya Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan, bukan hanya sekadar keagungan itu pada jasad Nabi ataupun pada sifat Nabi, tidak.
Bukan hanya semata-mata keagungan tadi, agungnya tu pada zat Nabi SAW, tubuh Nabi dan juga sifat Nabi, tidak. Sampaikan tahap sesiapa sahaja yang bersama Nabi SAW dan apa sekalipun yang bersentuhan dengan Nabi SAW, maka semuanya itu akan agung. Semuanya itu akan agung, tuan-tuan. Sebabnya pernah satu riwayat diceritakan, selepas Nabi Allah Ibrahim AS menghantar Nabi Allah Ismail, diletakkan, tuan-tuan, di tengah padang pasir gersang. Sifat padang pasir gersang Mekah ni dulu, tuan-tuan, jangan kata binatang, tumbuh-tumbuhan pun tak ada. Tanah tu, tanah Mekah tu, jangan kata binatang, haiwan, tumbuh-tumbuhan pun tak ada. Orang pun tak nak lalu, tuan-tuan, kawasan tu, sebab tak ada air, tak ada apa-apa, tak dijadikan tempat laluan. Tapi di situlah Allah SWT perintahkan Nabi Allah Ismail ditinggal bersama dengan bondanya Hajar. Kemudian, tuan-tuan, balik Nabi Allah Ibrahim ke Palestin. Beberapa tahun selepas daripada itu, tuan-tuan, Jibril datang bersama dengan malaikat Israel dan Israfil, 3 orang malaikat. Allah SWT perintahkan kepada Jibril datang jumpa Ibrahim, bagi tahu Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, isterimu Sarah hamil. Isterimu Sarah hamil. Nabi Allah Ibrahim yang dengar masa itu, tuan-tuan, terkejut. Terkejut, tuan-tuan. Hingga Nabi Allah Ibrahim kata, mana mungkin hamil. Kenapa, tuan-tuan? Kerana ketika itu Nabi Allah Ibrahim usianya 100 tahun. Usia Nabi Allah Ibrahim itu 100 tahun. Dan usia Sarah itu sendiri, tuan-tuan, bezanya 10 tahun. Hampir 90 tahun. Waktu itu, tuan-tuan, Sarah sendiri yang duduk masang telinga, duduk belakang tabir tu, tuan-tuan, bila dengar Jibril tadi kata dia hamil, melompat dia keluar. Melompat keluar, tuan-tuan. Dia kata, mana mungkin aku hamil, aku ni perempuan tua. Dia kata, mandul. Lalu Jibril kata, Allah perintahkan kepadaku, beritahu pada engkau, wahai Ibrahim, isteri kau Sarah hamil. Dan ini adalah satu berita gembira daripada Allah SWT kepadamu, wahai Ibrahim, atas sifat sabarmu dan tak henti-henti kamu berdoa pada Allah SWT, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhanku, berikan aku anak daripada kalangan orang-orang yang soleh. Dan daripada anak ini akan lahir namanya Ishak. Dan daripada anak Ishak itu akan lahir anaknya nama Yaqub. Dan Allah SWT kata, daripada Ishak cucunya Yaqub, dan daripada keturunan ini akan diangkat menjadi Rasul dan juga Nabi, dan diberikan kitab kepada mereka. Jadi bila selesai diberitahu, tuan-tuan, Jibril AS, Israel dan Israfil tadi pun berlalu pergi. Jadi Nabi Allah Ibrahim ni, tuan-tuan, rasa syukur atas nikmat yang Allah Ta'ala, keagungan besar. Jadi akhirnya dia bermunajat pada Allah SWT. Munajat Nabi Allah Ibrahim sebagai tanda syukur. Tapi dalam keadaan dia bermunajat rasa syukur tadi tu, tuan-tuan, ada terselit dalam hatinya rasa sedih mengingatkan anaknya Ismail. Ismail yang dihantar daripada kecil tu, dia letak di tengah-tengah padang pasir, tak merasai kasih sayang seorang ayah, tak membesar bersama ayah, ditinggal pula, tuan-tuan, dengan maknya. Jadi perkara tersebut, tuan-tuan, yang terselit tadi, terluah cakap dengan Allah. Bagaimana ya Allah Ismail? Akhirnya Allah menjawab, wahai Ibrahim, ku berikan keagungan besar kepada Ishak dan Yaqub, sehingga kan diberikan daripada keturunan Ishak dan Yaqub itu para nabi dan para rasul, serta diberikan kitab. Tetapi apa yang kuberikan keagungan kepada Ismail, tidak kuberikan kepada sesiapa yang lain. Apa yang kuberikan kepada Ismail, tidak kuberikan kepada siapa yang lain.
Apa tuan-tuan yang Allah Ta'ala berikan kepada Ismail? Yang pertamanya Allah Ta'ala berikan tanah haram. Tempat duduk Ismail itu tuan-tuan, itu tanah haram. Dan tanah haram tersebut telah digezetkan haramnya tuan-tuan daripada awal kejadian Allah jadikan langit dan bumi. Yang keduanya tuan-tuan, daripada tanah haram itu dan daripada Ismail dan Ibrahim itu dibinanya Kaabah. Yang mana Kaabah itu tuan-tuan menjadi tempat tumpuan seluruh manusia tuan-tuan. Dan daripada Ismail itu juga Allah SWT mensyariatkan ibadah haji. Dan daripada Ismail itu juga Allah Ta'ala syariatkan ibadah kurban. Dan kemuncaknya Nabi SAW, kemuncaknya tuan-tuan, Allah SWT bagi tahu kepada Nabi Allah Ibrahim, pada sulbi Ismail itulah akan kulahirkan keturunan, yang mana keturunan itu akan menggendong cahaya Nur Muhammad, yang besok nanti akan lahirnya seorang Nabi dan seorang Rasul, makhluk yang paling agung sekali. Masya Allah tuan-tuan. Cuba bayangkan tuan-tuan. Sebabnya tuan-tuan, bila Nabi Allah Ibrahim bila dengar tadi tuan-tuan menangis sekuat-kuatnya tuan-tuan, syukur pada Allah. Rupanya tuan-tuan, di sebalik kepahitan, keperitan, kejeritan, tangisan yang dilalui oleh Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail dan Hajar itu tuan-tuan, ada satu perancangan besar. Sehingga sampaikan syukurnya itu tuan-tuan, gembiranya itu daripada sulbi Ismail itu akan ada keturunan. Dan keturunan itulah tuan-tuan akan melahirkan Nabi akhir zaman dan makhluk yang paling agung. Cuba bayangkan tuan-tuan, Nabi Allah Ibrahim, Ismail, kemudian keturunan. Satu hadis Nabi SAW, Nabi sebut, aku dilahirkan daripada keturunan yang terpelihara daripada dua perkara. Nabi SAW itu tuan-tuan dilahirkan daripada keturunan yang terpelihara daripada dua perkara. Yang pertamanya tuan-tuan, keturunan yang tidak pernah melakukan perkara syirik pada Allah. Dan yang keduanya tuan-tuan, keturunan yang melakukan zina tidak. Kenapa tuan-tuan? Macam mana kita nak tahu betul tak betul? Tuan-tuan balik rumah, buka buku sirah tuan-tuan, maka tuan-tuan akan dapati bahawa keturunan Nabi SAW itu keturunan yang sangat jelas. Sangat jelas. Apa yang dikatakan jelas tersebut tuan-tuan? Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah tu kahwin dengan siapa isteri dia? Abdullah tu daripada mana? Bangsa apa? Kedudukannya apa? Kerjanya apa? Aminah tu pula daripada mana? Siapa bapa dia? Apa keturunan dia? Jadi tuan-tuan, kemudian naik pula Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu pula daripada mana? Keturunan mana? Kedudukan mana? Bangsa apa? Kemudian isterinya pula siapa? Daripada bangsa mana? Kemudian Hashim begitu juga, daripada mana? Keturunan mana? Bangsa mana? Begitu juga isteri Hashim daripada Yasrib. Semua tuan-tuan sampai naik pada Qusay. Qusay naik ke atas lagi, naik sampai kepada Nabi Allah Ismail, sampailah kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Keturunan yang jelas. Jadi bila kata jelas tadi tuan-tuan, tak ada unsur-unsur kata-kata yang boleh mengatakan bahawa Nabi SAW itu ada mak ayah dia yang buat syirik. Itu tak ada. Sebab keturunan jelas. Itu sebabnya sampaikan tahap keturunan itu pun keturunan yang agung untuk menggendong cahaya yang sangat agung. Begitu juga tuan-tuan kalau kita lihat, sampailah tuan-tuan disebutkan kenapa Allah SWT berikan tanah haram pada Nabi Allah Ismail, kenapa Allah benakan Kaabah daripada Ismail, kenapa Allah SWT jadikan persyariatan ibadah haji daripada Ismail, kemudian kenapa Allah jadikan ibadah kurban pada Ismail. Semuanya itu tuan-tuan tidak lain dan tidak bukan para ulama menyatakan adalah persediaan dan persiapan untuk menyambut kelahiran Nabi SAW. Bersentuh kulit dengan Nabi itu tuan-tuan, sekalipun tanah tu jadi mulia. Sekalipun batu tu mulia. Sebab kalau kita pergi pula tuan-tuan Yasrib,
Yasrib Madinatul Munawwarah. Ni tempat apa tuan-tuan? Sebelum jadi Madinah ni panggil Yasrib. Yasrib ni tuan-tuan tempat penyakit, tempat virus. Tak ada orang nak duduk kat Yasrib ni tuan-tuan. Yang banyak duduk kat Yasrib ni Yahudi, Aus dan Khazraj. Kenapa dia sanggup menempati Yasrib sedangkan dia tahu bahawa Yasrib itu tempat penyakit? Kerana tuan-tuan di Yasrib tu daripada Aus, Yahudi, Aus dan Khazraj tadi mendapati di situ akan lahir Nabi akhir zaman. Azan ni. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Cuba tuan-tuan bayangkan Yasrib tu tuan-tuan, satu tempat penyakit. Tak ada orang nak duduk Yasrib tu tuan-tuan. Yang banyak menempati Yasrib tu tuan-tuan Yahudi, Aus dan Khazraj. Mereka menempati Yasrib ni tuan-tuan atas sebab kerana
mendapati bahawa Yathrib itu besok akan lahir Nabi akhir zaman. Dan harapan Aus dan Khazraj ini pula tuan-tuan, iaitu Nabi akhir zaman itu lahir daripada kalangan dia. Yang akhirnya mereka berbondong-bondong pindah ke Yathrib, duduk ke Yathrib. Tapi sampailah ke muncak bila ke mana Nabi SAW dilahirkan tuan-tuan. Rupa-rupanya Nabi akhir zaman itu bukan lahir daripada kalangan mereka di Yathrib, tidak. Kemudian tuan-tuan, agung tak agung Nabi SAW sampai tahap diceritakan semula oleh Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni pula tuan-tuan, mak kepada Abdul Rahman bin Auf ni pula diceritakan daripada diceritakan daripada Ummu Syifa'. Ummu Syifa' ni mak kepada Abdul Rahman bin Auf. Jadi Ummu Syifa' ni ceritakan bagaimana peristiwa yang berlaku ketika pagi kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Ummu Syifa' ni tuan-tuan bidan yang menyambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata pagi itu ketika nak menyambut kelahiran Nabi itu, Ummu Syifa' kata Aminah memberitahuku bahawa anak dah lahir, dia kata. Anak dah lahir. Tak ada nak meneran, tak ada sakit, tiba-tiba anak tu dah lahir. Jadi bila kata Aminah bagi tahu Ummu Syifa' anak dah lahir, jadi Ummu Syifa' tu pun selak kain Aminah tadi. Bila dia selak tuan-tuan, perkara pertama yang Ummu Syifa' kata, aku terkejut sekejut-kejutnya, terkejut sangat-sangat, dia kata, kerana mendapati anak yang lahir tadi cahaya yang sangat kuat daripada tubuhnya. Cahaya yang sangat kuat, sehingga cahaya tersebut keluar menyinar tuan-tuan. Tidak ada satu ruang tempat pun yang melepasi daripada cahaya tersebut, menyinari seluruh alam ketika itu. Lalu yang kedua, Ummu Syifa' kata apa? Aku terkejut melihat anak tu lahir dalam keadaan sujud, dia kata. Anak tu lahir dalam keadaan sujud. Cuba bayangkan tuan-tuan, anak kecil sujud, bayi. Yang ketiga pula, Ummu Syifa' dapati tuan-tuan pada belakang ketika dia sujud tu, dekat belakang pundaknya tu, di pundaknya tu ada daging lebih yang menulis Muhammad Rasulullah. Kejut. Yang keempat, Ummu Syifa' kata apa lagi? Dia kata aku terkejut mendapati anak tu dalam keadaan bersih, sebersih-bersihnya. Tak sebagaimana bayi lain lahir dalam keadaan kotor, putih, darah. Tidak ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku angkat anak tadi, nak diangkat anak tadi, dia kata ketika aku angkat anak tadi, tiba-tiba tangannya lurus naik ke langit, dia kata. Anak tadi tangannya naik lurus ke langit, seperti mengkabarkan bahawa dialah besok akan dibangkitkan untuk penghubung di antara Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh makhluk yang ada di bumi. Kemudian Ummu Syifa' kata lagi, aku nak memotong tali pusatnya, tiba-tiba aku melihat tali pusatnya telah siap dipotong. Kemudian aku terkejut lagi bila ke mana aku nak melihat jantinanya. Aku dapati dia seorang lelaki, tetapi dalam keadaan kemaluannya sudah siap disunat. Subhanallah, Masya Allah tuan-tuan. Kemudian aku lihat pada matanya. Tiba-tiba pada matanya tu, aku lihat dalam keadaan secantik-cantik mata, dalam keadaan mata tadi telah siap diselak. Subhanallah. Cuba bayangkan tuan-tuan. Ni bukannya lahir biasa, lahir manusia agung, makhluk agung ni tuan-tuan. Itu diriwayatkan sendiri oleh Abdul Rahman bin Auf yang diceritakan daripada Ummu Syifa' yang melambut kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampaikan Ummu Syifa' kata apa tuan-tuan? Aku tanamkan dalam hatiku, ku tanamkan dalam diriku, besok bila tika mana anak ini menjadi Nabi dan Rasul, akulah orang pertama yang akan beriman dengannya. Subhanallah. Cuba bayangkan anak kecil, Ummu Syifa' yang menyambut tu,
Dia dah tahu bahawa anak ni bukannya orang biasa, anak ni adalah seorang Nabi. Sebab jelas duduk pada tampuknya tu tuan-tuan, menulis Khatibun Nabiyyin ataupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agung tak agungnya Nabi, tuan-tuan. Agung tak agungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan, sampaikan sahabat yang bersama dengan Nabi daripada yang tidak dikenali sehingga jadi manusia yang agung. Abu Bakar, tuan-tuan, tak ada siapa kenal Abu Bakar. Tak ada siapa yang kenal Abu Bakar. Tetapi bila ke mana Abu Bakar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar menjadi orang yang agung. Begitu juga Omar yang tak kenali. Tapi bila Omar bersama dengan Nabi, Omar menjadi orang yang agung. Begitu juga Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, orang yang tak dikenali, tapi bila bersama dengan Nabi SAW mereka jadi agung. Keagungan yang ada pada Nabi SAW ni, tuan-tuan, satu keagungan yang sangat-sangat tak boleh digambarkan dengan lisan. Sehingga kan sampai, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang sentiasa bersama dengan Nabi daripada belum jadi Nabi sampai jadi Nabi. Dia kata apa? Aku bersama dengan Muhammad daripada kecil, sepermainan dengan Muhammad, sampailah Muhammad menjadi Nabi. Tetapi dia kata tidak ada satu perkataan pun yang boleh menggambarkan bagaimana agungnya Muhammad tadi. Nak cerita Muhammad tu agung macam mana, hebat macam mana, tidak ada satu perkataan pun yang boleh menggambarkannya tadi. Sayyidina Abu Bakar cakap, tuan-tuan, terlalu agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampaikan, tuan-tuan, alam ini menjadi agung pun disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi kita dunia. Kalau tak dapat bersama dengan Nabi, tuan-tuan, tak ada nilai dunia. Sampai tahap ulama sebut, kalau katalah Allah berikan kita syurga sekalipun, syurga Firdaus sekalipun, sebesar-besar setinggi-tinggi syurga, kalau duduk dalam syurga tu tak dapat duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka syurga tu pun tak ada nilai. Itu sebabnya, tuan-tuan, Sayyidina Ja'far, tuan-tuan, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Sayyidina Abu Talib, anak kepada Abu Talib. Jadi satu hari Sayyidina Ja'far ni, tuan-tuan, dengan para sahabat yang lain, mereka ikut Nabi pergi berperang, berjihad. Jika tu Sayyidina Ja'far ni, tuan-tuan, dalam keadaan puasa. Jadi ketika dia pergi berjihad perang tadi, tuan-tuan, lawan dengan kufar musyrikin ni, akhirnya dia syahid. Riwayat menceritakan keadaan tubuh Sayyidina Ja'far ni, tuan-tuan, dia syahid dalam keadaan tidak ada satu tempat pada tubuhnya tu, tuan-tuan, kecuali tusukkan pedang, sehingga sampaikan dia syahid. Jadi disebabkan dia berpuasa ketika itu, Allah SWT nak raikan Sayyidina Ja'far dengan diperintahkan para malaikat bawa Sayyidina Ja'far pergi ke syurga. Bila sampai waktu berbuka, Sayyidina Ja'far berbuka dalam syurga. Ini kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada Sayyidina Ja'far. Jadi malaikat, tuan-tuan, ambil Sayyidina Ja'far, dijemput bawa pergi ke syurga untuk berbuka di dalam syurga. Lalu, tuan-tuan, bila Sayyidina Ja'far sampai ke dalam syurga, tuan-tuan, Sayyidina Ja'far tanya kepada malaikat, wahai malaikat, di mana Muhammad? Di mana Rasulullah? Lalu malaikat tadi menjawab, mana ada Muhammad, dia kata. Muhammad masih lagi di dunia. Rasulullah SAW masih lagi di dunia. Sayyidina Ja'far, tuan-tuan, bila dengar saja malaikat kata tidak ada Muhammad dalam syurga ketika itu, Sayyidina Ja'far terus minta kepada malaikat tadi, bawa dia semula balik semula ke dunia. Sayyidina Ja'far kata, apa adanya pada syurga tanpa Muhammad. Tidak ada nilainya syurga itu tanpa Muhammad, dia kata. Pulangkan aku semula ke dunia, sekalipun aku tidak bertemu tubuh dengan Muhammad, aku berada di dalam tanah dan Muhammad di atasnya, tetapi setidak-tidaknya tubuhku bersentuh dengan tanah dan tanah itu masih lagi bersentuh dengan Muhammad. Subhanallah, tuan-tuan. Cuba bayangkan, tuan-tuan, betapa cintanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cinta yang sangat tinggi tadi, tuan-tuan,
sampai tahap nilaian pandangan mata mereka itu kepada dunia dan kepada alam sekalipun syurga tidak ada nilai kalau tak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya tuan-tuan, kita minta pada Allah. Minta pada Allah. Biar apa sekalipun yang Allah berikan pada dua tangan kita, biarlah pemberian itu dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta pada Allah SWT supaya Allah letakkan dalam hati kita ni rasa cinta pada Allah. Minta pada Allah SWT supaya Allah letakkan rasa cinta dalam diri ni tuan-tuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minta pada Allah SWT supaya tubuh kita tu walaupun tak bertemu tubuh dengan Nabi, setidak-tidak bertemu roh di antara roh kita dengan Nabi di dunia, dan besok di akhirat kita minta supaya tubuh kita, jasad kita bersama dengan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak tuan-tuan, sekalipun syurga Firdaus Allah beri, tak ada nilai. Rugi. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Itulah sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah supaya Allah Ta'ala berikan rasa cinta dalam diri kita kepada Nabi, pasangan kita, anak keturunan, masyarakat, jiran, seluruhnya tuan-tuan betul-betul merasakan keagungan Nabi SAW dan meletakkan rasa cinta dalam diri kita kepada Nabi SAW. Semoga di dunia kita bersama dengan Nabi, dan semoga kita di akhirat bersama dengan Nabi SAW. Jangan sampai Allah Ta'ala pisahkan kita dengan Nabi SAW. Allah Ta'ala alam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu menunjukkan kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara, mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita memajlis dengan tasbih kafarah. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.